Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara fokus hari ini pengrekrutan penjawat awam yang terbaik, frasa segulai sejalai serta program ngaban gawai RTM Sarawak. Jadi perbincangannya bersama Bumawin di sana, silakan. Baik Bisa, terima kasih. Pengrekrutan penjawat awam yang terbaik adalah perlu bagi meningkatkan kualiti tadbir urus perkhidmatan awam di dalam negeri. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng memberitahu perkhidmatan awam yang kukuh dan cekap adalah tunjang negeri. Hasilnya dalam menyampaikan perkhidmatan berkualiti kepada rakyat dan memastikan ia sejajar dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dalam Raya Ngiling Bidai Gawai Dayak, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, SPANS di Kuching semalam. Ke arah itu, SPANS bersama pengurusan dan pembangunan sumber manusia perlu memainkan peranan penting dalam menyelia pembangunan dan kemajuan perkhidmatan awam di Sarawak. Jelasnya, perkhidmatan awam telah menjadi semakin kompleks dan adalah penting bagi penjawat awam dibekalkan dengan peluang latihan dan pembangunan yang diperlukan yang membolehkan mereka melaksanakan tugas mereka dengan berkesan dan menggunakan potensi mereka. Baik, penggunaan frasa Iban Segulai Sejalai sebagai cogan kata perpaduan untuk seluruh negara merupakan satu penghormatan kepada Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu dengan membawa maksud seiring sejalan merupakan frasa biasa yang digunakan di Sarawak bagi menggambarkan perpaduan pelbagai kaum dan agama di Sarawak. Ujarnya, ia selaras dengan pendekatan Perdana Menteri sendiri untuk menyatu padukan semua rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa Majlis Raya Ngiling Bidai Gawai Dayak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak di Kuching malam tadi. Walaupun ia adalah bahasa Iban, tetapi jelasnya frasa tersebut sudah sinonim dengan masyarakat di Sarawak maupun di Malaysia amnya. Beliau juga percaya Perdana Menteri melihat Sarawak adalah contoh terbaik kepada lambang perpaduan walaupun ketika ini ada segelintir pihak yang ekstremis masih menggunakan modal perbezaan pendapat termasuk isu agama untuk memecah belahkan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan perkara tersebut dalam Majlis Sambutan Gawai Dayak Peringkat Kebangsaan Rabu lepas. Sarawak menggalakkan lebih ramai graduan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM memilih bidang sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM ke peringkat yang lebih tinggi. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagawiin berkata, ia selari dengan agenda pembangunan Sarawak menuju ke arah teknologi dan pendigitalan. Bukan ertinya sastra tak berguna, tetapi kita kerana dasar kita di negeri Sarawak adalah menjurus kepada teknologi dan digitalisation, dan ini semua memerlukan knowledge in sciences. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penutupan simposium dan pameran tenaga hijau di Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak, Sentex Santubong. Dalam pada itu, Datuk Roland Sagah memberitahu para graduan yang kini mempunyai ijazah juga boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi atau memilih kursus pendek yang berkonsepkan pembelajaran secara hands-on berkaitan teknologi seperti yang ditawarkan di Sentex. Mengulas mengenai keputusan SPM yang diumumkan semalam, beliau berkata keputusan SPM di Sarawak menunjukkan peningkatan yang memberansangkan. Beliau berharap Sarawak terus mengekalkan prestasi cemerlang dalam SPM pada masa akan datang. Atlet Sarawak yang bertanding pada Tamasya Sukan Para ASEAN ke-13 di Cambodia berjaya menyumbang 12 pingat emas kepada kontingen Malaysia. Antara pingat emas yang diperoleh atlet Sarawak adalah menerusi Muhammad Nur Syaiful Zulkafli melalui acara 100 meter freestyle S5, Angelin Lawas bagi acara Bokia Perseorangan Wanita BC4, selain Khairul Nizam Engkeh dan Muhammad Farisan bin Jasnal bagi acara CP Football. Kejayaan atlet Sarawak ini menyumbang kepada perolehan pingat emas kontingen Malaysia sebanyak 47 emas melepasi sasaran awal 33 emas. Menteri Pembangunan
Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah yang bersama atlet Sarawak di Cambodia mengucapkan tahniah kepada semua atlet yang telah memberikan usaha terbaik dan menyumbang pingat kepada kontingen Malaysia selain mencipta rekod baru para ASEAN. Menerusi kenyataan media, menteri itu berharap kejayaan tersebut akan memberi semangat kepada atlet negeri ini dan akan terus memberikan yang terbaik dalam setiap kejohanan, termasuk Tamasya Parasukan Malaysia Sukma 2024 yang akan dianjurkan di Sarawak. 13 atlet orang kurang upaya Sarawak mewakili kontingen Malaysia pada Tamasya Sukan Para ASEAN ke-13 Cambodia berlangsung dari 3 hingga 9 Jun. Saudara, memasuki hari ke-9 sambutan Hari Gawai di Sarawak hari ini, RTM Sarawak turut menganjurkan rumah terbuka gawai dengan kerjasama YFM Kuching, Jabatan Pertanian Sarawak dan Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak. Baik, kita terus bersama rakan pelapor di lokasi, Debbie Amadapadan. Debbie, silakan. Baik, terima kasih Buma. Acara perasmian baru saja disempurnakan oleh Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Runi Utom sebentar tadi. Dan bagi bercerita lebih lanjut bagaimanakah kejayaan program kita pada petang hari ini, bersama saya hari ini Puan Nurjahan Yahya, Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak. Selamat petang Puan. Petang. Ya. Puan, kita baru saja selesai acara perasmian sebentar tadi. Mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana Puan melihat kerjasama rakan strategik untuk menjayakan program ini dan berapa ramai agensi yang terlibat untuk menjayakan program ini, Puan? Okey, alhamdulillah, syukur program kita pada petang ini berjalan dengan lancar dan sangat meriah, mendapat sambutan yang sangat bagus daripada masyarakat setempat. Dan saya nampak di sini kerjasama ataupun kolaborasi kita bersama dengan pemimpin-pemimpin negeri, bersama dengan agensi-agensi seperti Jabatan Pertanian Sarawak dan juga NGO seperti Sarawak Dayak National Union sangat bagus, di mana program ini dapat menarik ramai pendengar-pendengar, khususnya radio di Sarawak. Dan saya rasa program ini dapat membantu juga pihak SDNU untuk menambah keahlian bagi persatuan tersebut. Baik Puan, harapan Puan, mungkin Puan boleh kongsikan apa harapan Puan untuk masa akan datang, terutamanya melibatkan rakan strategik di RTM Sarawak ini secara keseluruhannya? Pada pandangan saya, program ini ataupun kerjasama di antara agensi-agensi di Sarawak dan juga NGO sepatutnya diteruskan. Kita patut teruskan bagi menjayakan program-program yang akan datang, memandangkan program-program ini memberi banyak manfaat kepada masyarakat setempat. Dan seterusnya saya rasa kita punya dari segi kerjasama yang dijalinkan itu dapat ditingkatkan lagi dengan adanya program-program di masa akan datang. Baik, terima kasih Puan Nurjahan Yahya, Timbalan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak untuk perkongsian sebentar tadi. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan ya Buma. Untuk yang sedang menonton kami di Berita Wilayah, jangan lupa datang bersama-sama pada malam ini kerana kita akan ada persembahan konsert Ngabang Gawai di perkarangan tempat letak kereta pintu CRTM Kuching ini. Ajaklah rakan-rakan anda, ahli keluarga anda untuk bersama-sama berhibur dengan artis-artis tempatan dan berjumpa dengan personaliti radio dan TV RTM Sarawak. Sekian dulu, kembali bersama Buma untuk perkembangan berita yang seterusnya. Silakan. Terima kasih Debbie atas laporan anda. Baik, kita ke berita seterusnya. Bantuan ibu bersalin yang telah diperkenalkan pada 1 Januari 2020 telah membantu seramai 47,928 orang ibu secara one-off di Sarawak. Jelas Timbalan Menteri Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Hajah Rusi Yunus, bantuan ibu bersalin BIB diberikan secara tunai kepada setiap ibu berstatus K atau isteri kepada pemegang kad pengenalan berstatus K yang melahirkan anak bagi membantu keperluan ibu selepas melahirkan anak seperti pemakanan sihat serta penjagaan diri semasa tempoh berpantang tanpa mengira bangsa, agama atau status sosioekonomi. Beliau memberitahu sehingga 15 Mei 2023, jumlah perbelanjaan yang digunakan bagi inisiatif BIB adalah 21.5 juta ringgit. Beliau berucap pada majlis penyerahan simbolik Endowment Fund Sarawak dan bantuan ibu bersalin serta lawatan ke Wad Bersalin Hospital Miri.
Beliau juga menambah bukan hanya ibu dibantu, bayi yang baru lahir juga turut menerima bantuan daripada Kerajaan Sarawak menerusi Endowment Fund Sarawak EFS dengan pemberian sebanyak RM1,000 dalam bentuk simpanan amanah kepada setiap kelahiran anak Sarawak bermula tahun 2019 tanpa mengira bangsa, agama dan status sosioekonomi. Sehingga 15 Mei 2023, sebanyak 91,163 akaun EFS telah dibuka yang melibatkan sebanyak RM91.16 juta. Beliau memberitahu EFS ini bertujuan untuk membantu anak-anak Sarawak sebagai persediaan bagi melanjutkan pelajaran ke pengajian tinggi dan memulakan karier sebagai modal kecil perniagaan. Kerana itu, beliau menyeru agar setiap pasangan mampu melahirkan generasi baharu Sarawak. Berikutan inisiatif diberikan Kerajaan Sarawak yang sedikit sebanyak membantu mereka. Manakala untuk BIB, permohonan boleh dilakukan secara manual di mana-mana pejabat kebajikan masyarakat bahagian atau daerah, pejabat daerah, Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sarawak, Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sarawak atau Jabatan Urus Setiap Bantuan Ibu Bersalin, Bangunan Batu Makmur atau secara dalam talian di isarawakkare.sarawak.gov.my. Sementara itu, bagi EFS, permohonan boleh dilakukan secara manual di semua 52 cawangan Jabatan Pendaftaran Negara di Sarawak untuk permohon yang berada di Sarawak atau pertanyaan menerusi WhatsApp di 014-688-1398. Kes sindiket penipuan dalam talian phone scam menunjukkan tren peningkatan di Kuching. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmond Bajah, bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Daerah IPD Kuching telah membuka sebanyak 32 kertas siasatan melibatkan kes penipuan phone scam dari tempoh 1 Januari hingga 6 Jun. Kerugian yang dilaporkan adalah sebanyak RM2.3 juta. Daripada 32 kes yang telah disiasat, anggaran umur mangsa adalah di antara 19 tahun sehingga 70 tahun. Kebanyakannya daripada pegawai kerajaan, agensi swasta, pelajar serta suri rumah dan sebanyak 18 kertas siasatan telah dituduh. Kebanyakan kes adalah merupakan sindiket menyamar sebagai pihak berkuasa dan memperdayakan mangsa untuk membuat pemindahan wang bagi kes yang didakwa ke atas mangsa sebagai modus operandi. Dalam kenyataan media yang sama, pihak polis menasihatkan orang ramai agar tidak mudah memindahkan wang atau memberikan butiran perbankan kepada orang yang tidak dikenali. Sebaliknya, terus menghubungi atau hadir di balai polis atau pihak bank yang berhampiran bagi mendapatkan nasihat. Selain itu, mereka juga boleh menghubungi Pusat Respons Skem Kebangsaan NSRC di talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang atau boleh membuat semakan nombor akaun bank suspek di portal semakan Mul PDRM atau laman web yang tertera. Katanya lagi, orang ramai boleh mengesan panggilan masuk nombor telefon skema yang tersenarai dalam pangkalan data sistem semak mul milik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial melalui aplikasi Huscall, portal rasmi Polis Diraja Malaysia, rmp.gov.my untuk mendedahkan maklumat. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Miza, silakan. Baik, terima kasih Bu Mawin.